Okay, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, baiklah. Saya akan teruskan kepada perkongsian saya pada hari ini iaitu tentang implementasi TTRACE. Keberkesanannya dalam meningkatkan kehadiran ke sekolah dalam kalangan murid tahun 3. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, gejala ketidakhadiran ini menyebabkan ramai murid ketinggalan pembelajaran dan juga pengajaran di sekolah. Dan juga murid-murid ini mengalami gangguan emosi, lemah jasmani, lemah rohani dan juga ketandusan ilmu pengetahuan. Menurut Rashidah 2004, ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang munasabah. Manakala menurut Stupen, Ford dan Flaherty 2009, ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang munasabah. Menurut Nurzawati, Leni, Ahmad Nazru, Lim, Faiza dan Nur Safiza 2016, di Malaysia, ponteng sekolah dilabelkan sebagai salah satu masalah utama negara. Dan ini disokong juga oleh kenyataan yang lain di mana pada 2003 hingga 2004 ponteng sekolah ini telah menjadi satu masalah di setiap sekolah kita. Okey, pergi kepada masalah kejadian pula. Jumlah kehadiran ke sekolah dalam kalangan 8 orang murid tahun 3 yang paling tidak memuaskan berbanding murid-murid tahun 3 yang lain. Ini adalah skop masalah kajian yang saya telah kajikan tentang masalah ketidakhadiran yang kronik di sekolah ini. Okay, murid-murid yang dipilih ini 8 orang ini adalah terdiri pada 3 lelaki dan juga 5 orang murid perempuan. Yang mana mereka ini menurut guru yang telah ditemu bual dan juga dapatan daripada rekod kedatangan dalam aplikasi pengurusan data murid APDM menunjukkan ke-8 orang murid ini mengalami masalah ketidakhadiran yang kronik. Menurut Nika dan Mercy 2004, pelajar perlu berada di sekolah untuk lulus dan meningkatkan pemerolehan peluang dalam kehidupan mereka. Jadi, bila berlakunya masalah ketidakhadiran yang kronik ini, maka murid kita akan banyak terlepas peluang untuk meningkatkan kehidupan mereka. Nemik dan Watson pada 2007 menyatakan, there is the concern among educators that students who are not learning the importance of attendance will struggle in the workplace where truancy can easily cost workers their livelihood. Jadi, apabila masalah ketidakhadiran ini tidak dapat diatasi di sekolah, maka murid-murid kita ini akan mengalami dan akan mendapat masalah dalam kehidupan mereka yang seterusnya, terutamanya dalam alam pekerjaan. Okay, untuk objektif kajian saya pada hari ini. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti kelebihan kaedah TTRACE dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid ke sekolah. Objektif pertama ini adalah untuk menjawab persoalan yang pertama iaitu apakah kelebihan kaedah TTRACE dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid tahun 3 ke sekolah. Manakala objektif yang kedua pula ialah kebersanan dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid tahun 3 ke sekolah melalui kaedah TTRACE. Objektif ini pula ingin menjawab persoalan dua iaitu adakah kaedah TTRACE ini berkesan meningkatkan jumlah kehadiran murid tahun 3 ke sekolah. Dalam sorotan literatur sebelum ini, Jenny anak Michael Jemaat dan Cik Nazra Yusof 2016 menyatakan kelebihan kaedah TTRACE telah berjaya dikenal pasti iaitu boleh dikira, mempunyai set definisi tingkah laku yang jelas dan mempunyai sistem pertukaran. Ini dibuktikan melalui analisis dapatan pemerhatian dan juga temu bual yang telah dibuat. Kaedah TTRACE ini juga telah meningkatkan jumlah kehadiran murid dan dibuktikan melalui dapatan analisis dokumen yang menunjukkan peningkatan peratus kehadiran dan bilangan hari hadir ke sekolah.
S. Mahmud Muhammad Ashori dan Nargis Adib pada 2011 menyatakan pencapaian murid telah meningkat secara signifikan setelah menggunakan teknik ekonomi token. Di mana teknik ini menjelaskan token diberikan kepada murid yang menunjukkan perubahan atau modifikasi tingkah laku yang dikehendaki. Dan apabila murid menerima token ini, murid tersebut boleh menukarkannya dengan benda ataupun token ini dikumpul untuk ditukarkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh murid. Thompson 2006 dalam S. Mahmud Muhammad Ashori dan Nargis Adib 2019. 6 key factors for successful economic system chips can be counted. Clear definition of target behavior, the need of straightened supplement, a system for exchange of chips, system for data entry and ability to perform by the staff. Jadi untuk menjayakan ekonomi token ini perlu mencapai key factor, 6 key factor ini. Dan menurutnya juga meningkatkan pencapaian dan mengekalkan tingkah laku yang dikehendaki kerana ekonomi token ini mudah diperolehi dan senang untuk mencuba dan seterusnya membuat kemajuan yang ketara. Epstein dan Sheldon pada 2002 dalam S. Mahmud Muhammad Ashori dan Nargis Adib 2011. Rewarding elementary students for good attendance with parties, give certificates and recognition at assemblies have a meaningful correlation with reducing chronic absenteeism as well as increasing daily attendance rates. Jadi menurutnya ini, apabila kita memberi hadiah kepada murid kita yang telah mencapai tingkah laku yang dikehendaki, dia akan menunjukkan kemajuan peningkatan kehadiran ke sekolah. Dan ini juga mengurangkan jumlah ketidakhadiran dan meningkatkan kadar peratusan kehadiran harian. Kaedah ini juga telah meningkatkan motivasi pelajar untuk terus hadir ke sekolah secara berterusan. Okey, untuk metodologi kajian tindakan ini, saya telah menggunakan model token trace atau singkatannya T-trace bersandarkan pada konsep peneguhan positif iaitu perubahan modifikasi tingkah laku dan juga teknik ekonomi token. Instrumen yang saya telah gunakan ialah pemerhatian tidak berstruktur, temu bual berstruktur dan juga analisis dokumen. Dan aktiviti intervensi yang dijalankan ada 3. Yang pertama adalah talking chips, token race ranking dan yang ketiga adalah token target. Jadi, apakah aktiviti ini sebenarnya? Talking chips merupakan aktiviti intervensi yang pertama yang telah dijalankan, di mana para peserta kajian akan diminta untuk membincangkan 3 tajuk yang amat berkaitan dengan isu yang mereka hadapi bersama. Perbincangan ini akan mengambil masa dalam tempoh 3 hari, di mana tajuk-tajuk utama yang akan dibincangkan adalah sebab tidak hadir ke sekolah, akibat tidak hadir ke sekolah dan juga kepentingan hadir ke sekolah. Okey, untuk talking chips ni, pelaksanaannya adalah setiap kali peserta ingin menyumbangkan idea, perkongsian pengalaman dan juga pandangan, mereka akan diberikan token yang berbeza warna. Kemudian token ini akan diletakkan di tengah-tengah kertas mahjong di mana mereka akan menyampaikan idea, pandangan dan pengalaman mereka tadi. Okey, untuk aktiviti intervensi yang kedua iaitu token race ranking. Token race ranking ini mewujudkan motivasi eksentrik dalam diri peserta melalui peningkatan tingkah laku murid untuk terus hadir ke sekolah setiap hari. Pelaksanaan aktiviti ini ialah setiap kali peserta hadir ke sekolah setiap hari akan diberikan token berbentuk kad yang dilabelkan dengan nombor 1 hingga 8. Para peserta perlu mengambil kad token ini di pondok pengawal setiap kali hadir ke sekolah dan ranking kehadiran pada kad token akan dicatatkan dalam carta ranking murid tersebut.
Okay. Jadi kad token yang berlabel nombor ini mempunyai nilai hadiah yang berbeza mengikut rankingnya. Manakala jumlah token yang berjaya dikumpul setiap minggu ditukarkan dengan hadiah yang telah ditetapkan oleh peserta itu sendiri. Seperti yang dalam gambar ini ditunjukkan, ini merupakan rekod token race ranking. Dan di sebelah adalah merupakan murid yang telah berjaya mendapatkan hadiah yang mereka tetapkan mengikut jumlah token yang telah dikumpulkan. Aktiviti intervensi yang terakhir, yang ketiga, iaitu token target. Okay, di mana token target ni para peserta kajian sendiri akan menetapkan sasaran kehadiran mereka dalam sebulan di dalam kad sasaran kehadiran masing-masing. Okay. Setiap kali ke sekolah, peserta akan diberikan token dan ditanda kehadiran dalam kad sasaran mereka oleh guru kelas masing-masing. Apabila token ini berjaya dikumpulkan dan ditukarkan dengan hadiah yang ditetapkan oleh peserta, seperti yang dalam ditunjukkan dalam gambar itu tadi, ini. Okay. Ini adalah target kad sasaran murid dan gambar ini adalah menunjukkan murid telah menerima hadiah yang mereka hajati, yang mereka telah tetapkan sebelum ini. Dan apabila murid ini juga mencapai sasaran kehadiran mereka, cikgu akan berikan hadiah yang lain untuk menarik minat dan juga menambahkan motivasi murid untuk terus kekal datang ke sekolah. Okay, jadi dapatan daripada kajian intervensi, ketiga-tiga intervensi yang telah dijalankan tadi. Yang pertama adalah analisis dapatan pemerhatian tidak berstruktur, iaitu melalui catatan nota lapangan pengkaji, di mana ada terdapat 3 tema yang berjaya dikesan dan dikenal pasti, iaitu boleh dikira, iaitu budak gembira melihat token ini dan boleh dikira-kira. Mereka membanding-bandingkan dengan rakan berapa token yang mereka perolehi. Tema yang kedua adalah mempunyai set definisi tingkah laku yang jelas. Di mereka melalui pemberian token ini, motivasi murid meningkat dan mereka ingin hadir ke sekolah setiap hari untuk mendapatkan token dan dikumpul seterusnya mendapatkan hadiah yang mereka telah tetapkan. Okay. Dan yang tema ketiga adalah mempunyai sistem pertukaran seperti yang saya cakapkan tadi, di mana murid akan kumpulkan token dan ditukarkan dengan hadiah yang mereka telah tetapkan sendiri. Untuk analisis dapatan temu dual berstruktur, okay, di mana pengkaji telah bertanyakan dengan peserta kajian dan juga guru kelas. Okay. Ketiga-tiga tema tadi pun berjaya dikenal pasti, di mana ia boleh dikira, mempunyai set definisi tingkah laku yang jelas dan juga mempunyai sistem pertukaran. Murid merasa gembira apabila mendapat token ini dan berjaya mendapatkan hadiah yang telah mereka tetapkan sendiri. Dan guru juga menyatakan bahawa murid ini bertambah rajin. Motivasi mereka meningkat apabila hadiah mereka hajati itu dapat. Dan jumlah token yang mereka kumpul untuk mendapatkan hadiah itu semakin hampir. Okey, ulasannya persoalan 1, apakah kelebihan kaedah TITRES dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid tahun 3 ke sekolah? Jadi persoalan ini melalui kelebihan kaedah TITRES dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid ke sekolah telah berjaya mengenal pasti dan dikategorikan dalam tema boleh dikira, mempunyai set definisi tingkah laku diingini yang jelas dan juga mempunyai sistem pertukaran. Jadi kesimpulan daripada persoalan ini berjaya dijawab melalui dapatan pemerhatian yang tidak berstruktur dan juga temu bual berstruktur tadi. Okay. Untuk dapatan analisis dokumen yang mana saya telah menggunakan data rekod kedatangan murid dalam aplikasi pengurusan data murid APDM Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, di mana data ini telah dianalisis dan jumlah kehadiran murid ke sekolah dalam tempoh 2 bulan sebelum dan selepas intervensi seperti yang ditunjukkan dalam graf perbandingan pada rajah
6 ini. Okey, pada Raja 6 ini menunjukkan bahawa subjek M8 menunjukkan M8 dan juga M3 menunjukkan peningkatan jumlah kehadiran ke sekolah yang sangat signifikan. Di mana M8 peningkatannya adalah sebanyak 8 hari menjadikan 14 hari pada bulan pertama dan juga untuk M3 telah meningkat sebanyak 7 hari menjadikan 16 hari kehadiran dalam bulan pertama. Kedua-dua subjek ini juga telah menunjukkan peningkatan pada bulan kedua intervensi di mana M8 adalah 17 hari kehadiran dan juga M3 18 hari kehadiran. Untuk peserta-peserta kajian yang lain juga turut menunjukkan peningkatan dalam jumlah kehadiran ke sekolah selepas aktiviti intervensi ini dijalankan. Yang mana M2 dan M7 masing-masing 16 hari dan 17 hari jumlah kehadiran pada bulan pertama dan 19 hari serta 18 hari pada bulan kedua aktiviti intervensi dijalankan. Untuk M4 dan M6 masing-masing juga menunjukkan peningkatan iaitu 15 hari dan juga 12 hari bulan pertama, kemudian 17 hari dan 14 hari di bulan kedua intervensi. Kesimpulannya, kaedah TITRES ini telah berjaya meningkatkan jumlah kehadiran ke sekolah selepas aktiviti intervensi tadi dijalankan. Okay, untuk dapatan analisis dokumen pula, seperti yang ditunjukkan pada jadual 7 ini merupakan adalah peratus jumlah kehadiran ke sekolah dalam masa 2 bulan sebelum dan selepas aktiviti intervensi dijalankan. Okay, berpandukan pada jadual 7 ini, kita dapat lihat bahawa M8 dan M3 menunjukkan peningkatan peratus jumlah kehadiran ke sekolah yang sangat ketara. Di mana M8 peningkatannya adalah sebanyak 46%, manakala M3 adalah sebanyak 33% sepanjang intervensi ini dijalankan. Peserta kajian yang lain juga menunjukkan peningkatan peratus jumlah kehadiran ke sekolah yang selepas intervensi dijalankan, di mana M2 dan M7 juga menunjukkan masing-masing 25% dan 15% peratus jumlah kehadiran, M6 sebanyak 10% dan M4 hanya 5% peningkatan jumlah kehadiran ke sekolah. Untuk M1, peningkatan peratus jumlah kehadirannya adalah negatif. Ini disebabkan oleh penurunan peratus jumlah kehadiran di bulan pertama selepas intervensi dijalankan. Namun selepas itu, pada bulan kedua aktiviti intervensi dijalankan, peratus jumlah kehadirannya meningkat semula. Okay. Jadi daripada dapatan analisis ini menunjukkan bahawa kaedah TITRES ini telah berjaya meningkatkan peratus jumlah kehadiran ke sekolah selepas aktiviti intervensi dijalankan. Jadi kesimpulan daripada kajian tindakan yang telah dijalankan ini menunjukkan 3 tema kelebihan kaedah TITRES telah berjaya dikenal pasti dalam meningkatkan jumlah kehadiran ke sekolah, iaitu boleh dikira, token mempunyai set definisi tingkah laku yang jelas dan juga token mempunyai sistem pertukaran. Dapatan ini selari dengan dapatan Thompson 2006 dalam Jenny, anak Michael Jemat dan Cik Nazra Yusof 2016, iaitu 6 key factors for successful economy system chip can be counted, iaitu kejayaan sistem ekonomi token ini boleh dikira. The clear definition of target behavior mempunyai set definisi tingkah laku yang jelas, dan juga the need to strengthen supplement a system for exchange of chips, system for data entry and ability to perform by the staff, iaitu mempunyai sistem pertukaran. Okay. Seterusnya, kesimpulan yang kedua lah, kaedah TITRES juga berkesan meningkatkan peratus jumlah kehadiran ke sekolah dan peningkatan bilangan hari ke sekolah yang sangat ketara. Okay, dapatan ini selari dengan dapatan Epstein
Dan Sheldon 2002 dalam Jenny anak Michael Jemat dan Cik Nazra Yusof 2016, iaitu rewarding elementary students for good attendance with parties, gift certificates and recognition at assemblies, have a meaningful correlation with reducing chronic absenteeism as well as increasing daily attendance rates. Jadi melalui dapatan ini menunjukkan bahawa kaedah terus ini memang berkesan untuk meningkatkan peratus jumlah kehadiran seterusnya bilangan hari hadir ke sekolah yang ketara. Jadi daripada kajian ini juga saya dapat cadangkan tindakan susulan yang boleh dibuat, di mana Resbek 2004 dalam Jenny anak Michael Jemat dan Cik Nazra Yusof 2016 menyatakan, don't rely on using reward as the only strategy for increasing attendance. Jangan bergantung kepada pemberian hadiah sebagai galakan untuk meningkatkan kehadiran. Research show mixed result for this approach have positive result are often not long term. Di mana penggunaan hadiah ini tidak menunjukkan kesan pada jangka masa yang lama. Oleh yang demikian, pengkaji mencadangkan agar kajian akan datang yang ingin dijalankan adalah mengkaji hubungan kaedah ini dengan sikap-sikap yang ada pada guru-guru yang menggunakan kaedah ini dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid ke sekolah. Yang keduanya, kita perlu menggunakan motivasi insentrik bagi memastikan kehadiran murid ke sekolah dapat dikekalkan. Menurut Willingham 2006, pendidik yang mahir menggunakan pujian untuk memperkukuhkan tingkah laku yang diingini akan dapat memupuk motivasi insentrik pelajar mereka. Bukan setakat pemberian hadiah, tetapi bila guru itu mahir untuk menggunakan motivasi insentrik melalui kata-kata pujian, peneguhan positif kepada murid-murid ini, maka motivasi mereka akan meningkat untuk terus hadir ke sekolah. Jadi, setakat itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Seperti anda lihat di sini adalah untuk bahan-bahan rujukan yang telah digunakan untuk kajian tindakan ini dijalankan. Akhir sekali, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih.